Gelang si paku, gelang si rama. Oh, rama-rama. Alamak. Okay. Hai, main congkak seorang-seorang nampak? Itulah. Tak ada geng lah nak main congkak. Saya ni tak tahulah. Tak apalah, seorang-seorang je lah kot. Boleh bermain dengan saya. Tak ada masalah. Tapi saya tengah tunggu cikgu saya ni. Cikgu Ismahadi. Mana? Saya lah Cikgu Ismahadi tu. Oh, ni ke Cikgu Ismahadi? Saya. Assalamualaikum cikgu. Maaflah. Saya sambil tunggu. Sambil saya dah main pula congkak ni. Saya dulu pun tercari-cari juga mana host saya tadi ni. Itulah. Saya dulu champion congkak cikgu. Ya ke? Champion congkak. Baiklah. Okay. Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Anda sedang menonton Teras di Didik TV KPM bersama saya, Nisa. Topik kita hari ini adalah jengkit ligan dan bola tujuh kaki. Apa agaknya yang kita nak bincangkan pada hari ini? Dan sebelum kita berkenalan dan berbual dengan lebih lanjut dengan Cikgu Ismahadi, saya nak ingatkan supaya kekal menjaga SOP di mana saja anda berada. Jarak sosial sekurang-kurangnya 1 meter, pakai pelitup muka di tempat awam, cuci tangan guna air dan sabun serta gunakan gel pembasmi kuman untuk sanitasi tangan anda apabila perlu. Dan pelitup muka ini apabila kita perlu membukanya, jangan lupa untuk kita simpan di dalam bekas yang bersih. Baiklah, jom kita berkenalan dengan guru kita pada hari ini. Kita tonton profil beliau. Baiklah, kita ingin mempersilakan Cikgu Ismahadi yang merupakan guru Akademik Pendidikan Jasmani dan Kesihatan di SMKP Hua Tangkak Johor. Apa khabar Cikgu? Selamat pagi. Baik, Alhamdulillah, selamat pagi. Lama saya tunggu Cikgu, saya nak main congkak lah, rasa main seorang je. Ya, baik. Cikgu, apa kaitan dengan bahan-bahan yang kita ada di hadapan kita ni dengan topik kita pada hari ini, Cikgu, iaitu jengkit ligan dan bola tujuh kaki. Okey, Nisa, apa yang ada kat depan ni sebenarnya sebahagian daripada permainan tradisional yang ada di negara kita lah. Baik, Cikgu. Jadi kalau kita lihat, kita ada congkak, kita ada batu seremban, gasing, kita ada capte. Okay, kemudian kita ada permainan yo-yo Cina dan sebagainya lah. Jadi sebenarnya pada hari ini saya memang lebih kepada untuk jengkit ligan dan juga bola tujuh kaki. Bola tujuh kaki. Tapi sebelum tu kan Cikgu, kan rasanya macam Cikgu cakap tadi lah, tak seronok lah kalau kita main permainan ini seorang-seorang. Kalau kita beraktiviti kita je, kita nak jemput rakan-rakan juga dari SMKP Hua Tangkak Johor. Hai. Selamat pagi semua. Salam sejahtera kawan-kawan. Jom kita berkenalan dengan kawan-kawan kita. Kita mulakan dengan siapa ya? Lim Yu Tong, sila perkenalkan diri anda. Selamat sejahtera. Saya Lim Yu Tong, pelajar dari SMKK Pekak, kelas 2 Amanah. Baik, terima kasih. Seterusnya kita ada rakan kita yang bernama, siapa namanya? Aidil. Silakan Aidil. Hai, Assalamualaikum. Saya Muhammad Aidil Putri Desban dari sekolah SMJK Bewah Tangkak Johor. Dari kelas 12. Baik, terima kasih. Kita silakan Sejin, silakan. Chua Sejin, silakan. Hai, selamat sejahtera. Saya Chua Sejin dari sekolah SMJK Pehua Tangkak Johor. Kelas saya 2 CK. Baik. Seterusnya rakan kita yang bernama siapa namanya di bawah ni? Saya tak nampaklah nama mereka. Yang berkacamata, sila perkenalkan diri anda. Najmi. Silakan Najmi. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Najmi bin Muhammad Azri dari sekolah SMJK Pehua, kelas 2 Harmoni. Baik, terima kasih. Yang sebelah Najmi tadi siapa cikgu yang namanya? Itu Gin Inswan. Sila perkenalkan diri anda. Selamat sejahtera. Saya Gin Inswan, pelajar dari SMJK Pehua, kelas 2 juga. Baik, yang terakhir sekali siapa rakan kita tu? Sila perkenalkan diri.
Wana. Tak keluar pula. Tak apa cikgu. Tak Sekejap keluar. lagi dia akan bersama-sama dengan kita. Mungkin cikgu tadi dah perkenalkan apa yang ada di hadapan kita. Kita ada Batu Seremban. Saya ni tak boleh nampak ni cikgu. Saya dah pegang dah ni. Batu Seremban kan. Macam tu. Jadi cikgu mungkin boleh kongsikan serba sedikit berkenaan dengan topik kita pada hari ini. Okey, jadi pada hari ini sebenarnya kita akan membicarakan tentang permainan tradisional iaitu jengkit ligan dan juga bola tujuh kaki. Baik. Sebenarnya kedua-dua permainan ni sebenarnya permainan berbentuk berpasukan. Yang mana kita bermain secara berpasukan bersama rakan-rakan lah. Jadi sudah pastinya permainan ni sebenarnya adalah kita lakukan sebagai aktiviti rekreasi dan juga riadah ataupun kita gunakan semasa ada waktu kesegangan. Macam itulah. Baiklah. Contoh cikgu macam waktu pandemik ni walaupun kita berrekreasi tetap kena jaga jarak sosial. Ya, betul, jaga betul. SOP yang ditetapkan. Contoh macam Nisa ni sekarang ni dah pegang-pegang ni pakailah hand sanitizer. Yang di rumah pun jangan lupa kalau anda nak tahu apa lagi yang nak dikongsikan oleh Cikgu Ismah Hadi sepanjang 1 jam kita bersiaran ni, bolehlah bersedia kekal menonton kami selama 1 jam ini. Jangan ke mana-mana. Jadi saya nak tanya kawan-kawan kita, adakah kalian sudah bersedia? Kalau bersedia, bagi Nisa double thumbs up. Bagi double thumbs up. Ya, mereka telah pun bersedia. Kita nak tonton sebuah video. Video khas cikgu. Jom kita tengok video yang disediakan. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Ungku Azrael Abdullah, pelajar dari SMJK Pehua Tangkak Johor. Saya berpendapat bahawa permainan tradisional ini amat meronokkan bagi saya. Ia sesuai dimainkan pada masa lapang. Saya merasakan permainan tradisional ini suatu permainan yang menarik. Saya boleh bermain bersama dengan rakan-rakan saya dan juga boleh mengisi masa lapang yang ada. Jadi, tidaklah hanya bermain telefon pintar semata-mata. Kalau selalu menggunakan telefon pun, kamu bosan juga kan? Permainan jengkit ligan ialah permainan baru untuk saya dan saya tidak pernah memikir permainan ini. Secara jujurnya, ia amat menyeronokkan untuk kami bermain bersama-sama rakan-rakan. Saya merasakan bahawa permainan jengkit ligan dapat memberi banyak manfaat kepada saya. Contohnya, kesihatan saya terjamin dengan peluh yang keluar, dapat meluangkan masa dengan rakan-rakan. Dan yang paling penting, saya dapat belajar tentang permainan tradisional yang menarik ini. Secara jujurnya, permainan ini baru untuk saya kerana jika dilihat pada hari ini, tiada lagi remaja yang bermain permainan ini. Kanak-kanak dahulu dibesarkan dengan permainan ini kerana zaman dahulu tiada gadget seperti telefon pintar. Saya rasa permainan jengkit ligan ini harus diketengahkan supaya remaja seperti saya mengenali permainan ini. Wah, hebatlah saya bermain Batu Seremban. Kawan-kawan kita pun telah berkongsi apa permainan ataupun aktiviti yang mereka lakukan di waktu senggang. Saya sebenarnya tertarik dengan barang-barang yang ada di hadapan kita. Mungkin ada yang dah lama tak nampak congkak. Betul. Ataupun ada yang dah lama tak main Batu Seremban macam saya ni. Dah tak boleh berhentilah pula cikgu kan. Dan ada beberapa lagi permainan-permainan yang kita boleh lakukan sepanjang kita. Orang kata apa, ada waktu senggang, ada untuk berekreasi. Kalau yang duduk di rumah bolehlah main dengan adik-beradik kan cikgu, betul, kan? Betul. Baiklah, sebelum kita pergi kepada topik pendidikan jasmani kita pada hari ini, iaitu berkenaan dengan jengkit ligan dan bola tujuh kaki, kita akan berhenti rehat seketika yang di rumah. Mungkin boleh bersedia, boleh warm up dulu untuk kita beraktiviti. Mana tahu apa yang cikgu kongsikan, anda boleh cuba juga di rumah. Yang di studio, kita akan kekal bersedia di sini. Jangan ke mana-mana, kita akan jumpa selepas ini. KPM.
kembali menonton teras di Didik TV KPM. Kita bersama dengan Cikgu Ismah Hadi serta rakan-rakan dari SMJ KP Hua Tangkak Johor. Jom Cikgu, kita teruskan pembelajaran kita. Baik, jadi pada hari ini sebenarnya macam saya cakap tadi, permainan tradisional ni sebenarnya permainan yang perlu kita teruskan agar dapat diwarisi lah. Betul Cikgu. Jadi tujuan dia supaya permainan tradisional ni dapat kita beri kepada pelajar-pelajar kita, generasi baru Cikgu. Generasi baru supaya dia rasa menghargai kepelbagaian budaya yang ada di Malaysia. Betul. Baik, cara asasnya pengenalan berkaitan dengan permainan tradisional ni kita boleh katakan terbahagi kepada dua lah. Baik. Satu permainan anjung dan satu lagi permainan laman. Jadi permainan anjung ni biasa kita main di anjung rumah lah. Ya, betul Cikgu. Kita bermain di anjung rumah macam contoh yang ada di depan ni lah. Ya, congkak. Dan sebagainya lah. Jadi bagi permainan laman, iaitu contohnya gala panjang dan juga konda-kondi. Jadi macam jengkit ligan dan juga bola tujuh kaki ni lebih kepada permainan laman. Sebab mereka lakukan di kawasan yang luas Cikgu ya, di atas tanah. Kalau dulu saya main ni galah panjang. Ya Cikgu. Okey. Baik, sumber rujukan kita sebenarnya berkaitan dengan permainan bola tujuh kaki dan juga jengkit ligan ni kita ambil daripada siri panduan permainan tradisional kanak-kanak yang dikeluarkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Jadi kita ambil daripada ini. Namun permainan ni masih boleh diubah suai mengikut kesesuaian di sekolah dan juga persekitaran yang ada di sekolah lah. Baik. Jadi yang penting konsep permainan ni masih kekal. Betul. Okey. Jadi adalah diharapkan pada sesi ini nanti hasil pembelajaran bagi sesi kali ini yang pertamanya murid dapat melakukan kemahiran berlari dan juga mengelak dalam permainan tradisional ni lah. Baik. Kemudian yang kedua, murid boleh mengenal pasti strategi untuk mematikan pihak lawan dan juga menyelamatkan diri semasa bermain permainan ni lah. Baik. Kemudian yang ketiga, murid dapat mempamerkan keseronokan semasa melakukan aktiviti ni. PJ ni memang nak kena seronok lah. Kalau tak seronok, tak happy lah. Betul Cikgu. Jadi yang terakhir iaitu dalam permainan ni juga murid boleh bekerjasama dalam melaksanakan aktiviti dalam kumpulan mereka lah secara pasukan. Macam tu. Baik, jadi jengkit ligan. Nisa, saya nak tanyalah Nisa kan. Jengkit ligan. Daripada perkataan jengkit ligan ni Nisa faham tak ligan tu apa? Ligan ni macam kena kejar Cikgu. Ya, betul. Jadi jengkit ligan ni sebenarnya kalau kita lihat dia sebenarnya berasal daripada sebelah utara tanah air lah. Biasanya macam Perlis, Kedah dan juga Pulau Pinang biasa mainkan permainan ni dahulu lah. Baik, jadi permainan jengkit ligan ni juga dikenali sebagai aci jengkit. Aci jengkit. Aci jengkit je. Macam tu. Jadi permainan ni berkonsepkan kejar mengejar. Jadi dia boleh kita uji ketahanan murid-murid kita menggunakan sebelah kaki sahaja dalam permainan ni ketika mengejar ataupun menyerang. Sebelah kaki je Cikgu? Ya, sebelah kaki. Sebelah kaki. Cabaran betul. Memang cabaran. Jadi memang sesuai lah permainan ni dimainkan pada waktu lapang lah. Jadi tempat biasanya kita perlukan kawasan yang lapang lah. Betul. Kita perlukan kawasan yang lapang untuk murid-murid kita boleh bergerak. Okey. Kemudian peralatan. Peralatan biasanya permainan jengkit ligan ni tak memerlukan alatan. Tapi dalam tempoh kita sekarang berada dalam MCO ni, jadi penjarakan fizikal kita kena jaga. Betul. Jadi variasi yang cuba saya bawa ialah kita menggunakan alatan supaya kita nak mengurangkan sentuhan. Betul Cikgu. Kita kena kurangkan sentuhan. Jadi macam contoh, ini alatan yang kita boleh gunakan lah. Yang penting ianya tidak berbahaya ya kawan-kawan. Ya, tidak membahayakan dan tidak boleh mencederakan rakan kita. So kita ada bawa contoh lah. Kita boleh gunakan Google Form, span dan sebagainya lah. Dua ni kita boleh gunakan lah sebagai ganti kepada menyentuh fizikal. Baik. Okey. Baik. Jadi pemain tak dilihatkan berapa jumlah. Asalkan cukup untuk dibahagikan dua kumpulan, dah boleh dibayangkan. Baik. Begitu. Baik, cara bermain. Biasalah bila dah kita nak mulakan permainan, murid-murid ni dibahagi kepada dua kumpulan. Jadi mesti ada ketua. Dan mestilah perlu undikan dulu. Betul? Kita melakukan undi. Kita nak pastikan siapa yang mulakan permainan. Baik, katalah Nisa kumpulan B, saya kumpulan A. Baik. Kita undi ni. Undi. Saya menang. Okey. Bila saya menang, saya dah tentu memilih untuk tidak mengejar. Ya, untuk lari. Larilah. So, saya akan cuba bergerak dalam kawasan saya dan lari daripada
Nisa dan pasukan maknanya, Nisa. kumpulan yang menang undi tu dia boleh pilih sama ada dia nak jadi kumpulan mengejar atau dikejar. Ya. Kalau bijak biasanya dia pilih untuk lari lah. Baik. Okey. Itu strategi dia. Strategi dia lah. Okey. Baik. Dia dalam permainan ni dia bukan semua yang mengejar. Dia sebenarnya seorang saja. Katalah tadi saya ada 5 orang, Nisa pun ada 5 orang. Jadi saya 5 akan berada dalam kawasan saya dan Nisa akan kejar saya seorang. Bila Nisa dah penat tu, dah penat kan, kejar dah penat, tak dapat katalah tak dapat kan. Okey, masa tu Nisa boleh bertukar dengan rakan. Baik, okey. Jadi cara dia kita kena buat sentuhan tangan lah. Tapi tadi kita dah MCO kita guna tu. So kita menggunakan sentuhan alatan baru bertukar masuk. So boleh bergilir-gilir untuk mengejar. Baiklah. Jadi sehingga matilah. Baik. Cara nak matikan pemain pihak lawan dengan cara sentuhan lah. Sentuhan. Kena apa saja anggota yang kita sentuh, maksudnya pemain tu mati. Dianggap mati. Mati dalam istilah permainan lah. Macam tu. Okey. Jadi permainan boleh disambung semula atau ditamatkan mengikut persetujuan. Tapi biasanya di sekolah biasanya bukan pasal persetujuan je kita ambil. Kita mengambil kira waktu PJPK tu lah. Betul. Selama berapa minit? 40 minit ada? Dia 1 jam sebenarnya satu sesi tu. Tapi biasanya 10 minit sebelum nak tamat tu kita berhentikan permainan untuk proses cooling down. Ya, betul. Cooling tak down adalah mengejar je kan. Nanti penat je semua. Tak boleh juga tengah-tengah main tiba-tiba stop saja kan. Tiba-tiba semput ke kan. Okey, begitulah. Baik. Jadi ini gambaran dia. Okey, gambaran katalah kita walaupun kawasan tadi tak ditetapkan, kita katalah ini kawasan dia. Jadi inilah yang saya masukkan tadi. Yang dikejar, yang mengejarnya seorang, yang lain-lain berada di bawah ni untuk menunggu giliran mengejar. Baik, jadi untuk lebih memahami bagaimana permainan ini dimainkan, saya ada sediakan video untuk kita tonton. Okey, jom semua kita tonton bagaimana jengkit ligan ni kita mainkan. Ini apa yang berlaku? Waktu ni pemain dah mula mengejar lah. Bila dah ada kita dah tentukan undian. Ni dia dah penat ni patah balik. Dia bergila kawan lain pula mengejar. Tukar pula orang. Cuba menyentuh tak dapat. Okey. Jadi kalau pemain yang pihak lawan yang bijak ni dia tak cuba berkumpul di satu tempat. Okey, bertukaran. Bertukaran berlaku. Penatnya cikgu, jengkit sebelah kaki. Jengkit ligan. Tapi sebenarnya seronok. Sebenarnya seronok. Murid-murid saya memang seronok bermain permainan ni. Okey. Tukar pula pemain. Kejar, nampak? Bila pemain berbaju oranye ni, dia berkumpul pada satu tempat, dia macam susah untuk melarikan diri lah. Ya, betul. Nak mengelak, tu dah mati, dah disentuh. Kena sentuh menggunakan peralatan untuk menjaga. Jadi, dalam permainan ni, kaki tak boleh tukar ni, Sah. Kalau guna kanan kalau satu kaki tu je sampai bila dia buat pertukaran. Dia tak boleh bertukar. Yang ini ini bagi pelajar lelaki pula lah. Dia tak boleh tiba-tiba kaki kanan, tiba-tiba kaki kiri, tak boleh. Wah, laju je. Ni laju bersemangat. Tapi kalau macam contoh ni saya, kalau rasa kita penat tengah mengejar tu, kita nak berhenti, boleh berhenti. Tapi tak boleh dua kaki, mesti satu kaki juga. Satu kaki je berhenti. Penatnya jadi cikgu. satu kaki tu berada di atas satu kaki yang lain lah. So itulah proses rehat dia. Betul, walaupun kita dalam musim pandemik ni kan cikgu kena jaga jarak sosial dan sebagainya, tetap kita boleh lakukan aktiviti beriadah. Baiklah, betul. Sekarang saya dah faham dah macam mana faham kan? jengkit ligan ini. Saya harap murid-murid saya pun faham macam mana permainan ni dimainkan. Okey, jadi murid-murid saya sekalian lah, saya nak bertanya lah. Okey. Apakah strategi yang kamu gunakan untuk mematikan pihak lawan? Siapa nak kongsi strategi masing-masing? Siapa boleh bantu? Okey, Yutong. Silakan Yutong. Kita boleh mengejar pemain yang lemah. Okey. Kita kejar pemain yang kita rasa lemah, cikgu. Dia kena pasti pemain yang lemah. Bagus, terima kasih Nilson. Okey, ada siapa-siapa lagi yang boleh bantu? Apa lagi strategi lain yang kita boleh gunakan? Strategi lain? Okey, Aidil. Silakan Aidil. Aidil buka ke mikrofonnya? Tak dengar Aidil, tak dengar. Okey. Okey, baik. Permainan mengelakkan diri.
Okey, kemahiran mengelakkan diri. Ya. Okey. Pandai mengelak lah. Kena pandai mengelak. Okey, jadi kita tengok apa yang sebenarnya strategi untuk matikan pihak lawan tu. Okey? Baik. Baik. Ini strategi. Yang pertama, kita memilih dan mengejar pemain yang lemah. Betul? Kemudian kita mengejar secara berterusan. Berterusan, cikgu. Bila kita dah pilih tu, kita kejar. Okey, lepas tu kata kita penat, kita keluar. Kawan kita kejar lagi orang tu. Orang yang sama. Orang yang sama sehingga dia penat. Sampai dia penat, dia pun dapat kita sentuh. Akhirnya dia kata, okeylah, terpaksa matilah, penat lah. So, yang ketiga kita fokus pada seorang pemain sahaja. Dan yang seterusnya, yang keempat iaitu memaksa pihak lawan berada di penjuru. Jadi bila pemain tu berada di penjuru, dia terperangkap. Kalau keluar, mati. Ya, dia ada kawasan dia kan. So waktu mengejar tu kita depa tangan lah. So memang tak boleh lari lah waktu kita tu. Kepung dia lah, cikgu. Kepung dia. Betul tu. Baik. Okey, bolehlah lepas ni. Saya adik-beradik kat rumah ramai. Kita boleh cubalah ni. 8 orang. Jom jengkit pasti ligan. menyeronokkan. Permainan dia memang seronok. Okey, baik. Soalan seterusnya. Bagaimanakah pula cara pasukan bertahan untuk kekal lama dalam permainan? Ya, saya kira rakan-rakan kita ada jawapannya. Tapi sebelum itu, kita nak berhenti rehat seketika. Kita kembali selepas ini dalam Teras di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey, dapat dah. Matilah saya. Mati dah cikgu. Sempat pula kita main jengkit ligan masa iklan ya. Baiklah, yang di rumah pun pastinya nak tahu apa cara nak kekal bertahan lama dalam permainan jengkit ligan ni, cikgu. Okey. Kawan-kawan, siapa nak cuba jawab? Wana boleh tolong jawab? Wana. Apa strategi Wana kalau nak bertahan lama ni dalam permainan jengkit ligan ni? Wana jangan lupa buka mikrofonnya. Macam mana agak strategi mengekal untuk tahan lebih lama dalam permainan? Macam mana kita nak kekal lebih lama dalam permainan? Kedudukan di mana? Mengacah-acah. Oh ya, betul. Kita mengacah-ngacah orang yang mengejar kita. Oh, baik. Okey, terima kasih Wana. Terima kasih. Baik, jadi kita lihat apakah sebenarnya strategi menyelamatkan diri dari disentuh oleh pihak lawan tu. Yang pertama, tidak berkumpul di satu-satu tempat. Kita bergeraklah, kita berselerak. Bila berselerak, sukar untuk dimatikan. Kemudian mengacah pihak lawan macam yang Wana sebut tadi. Terima kasih. Dan seterusnya memaksa pihak lawan agar mengejar kita. Kita mengacah, kita cabar dia kejar kita. Kita nak penatkan dia pula. Okey, dan yang seterusnya kita buat larian yang mengelirukan pihak lawan yang mengejar kita lah. Okey, jadi kita dah habis berkaitan dengan jengkit ligan. Jadi kita teruskan kepada permainan bola tujuh kaki. Jom cikgu. Baik. Jadi permainan bola tujuh kaki ni nama pun bola tujuh kaki. Maksudnya bola tu perlu disasarkan ke bahagian kaki. Jadi daripada pinggang ke bawah tu kita anggap kaki lah. Jadi kalau kata bola tu terkena di bahagian atas, mati ke tidak? Tak matilah. Tak mati. Kalau dia tangkap, boleh tangkap tak? Boleh kot. Dia boleh tangkap. Katalah kita menggunakan alatan ni lah. Katalah bola ni. Saya baling pada Nisa. Saya nak sasarkan kaki tapi Nisa dapat tangkap. Dan Nisa boleh baling saya pula. Contoh cikgu? Contoh ya. Saya boleh macam saya tu. Tangkap. Lepas tu baling ke bahagian kaki. Jadi saya pun pula macam mati. tu. Saya dianggap matilah. Okey. Baik. Jadi pemain-pemain boleh kita uji dari segi kecekapan dia untuk mensasar. So ada kemahiran mensasar. Kemudian dapat juga menguji kemahiran bagaimana dia nak mengelak daripada bola tu terkena kaki dia. Baik. Okey, baik. Jadi ini kawasan dia. Ini kawasan dia. Sekejap, saya letak dulu bola ni. Baik, ya cikgu. Okey.
permainan ni dibahagikan kepada 4 kawasan. Kawasan A, kawasan B, kawasan C dan kawasan D. Di mana di tengah-tengahnya ada 3 garisan. Setiap garisan tu 12 meter dan jarak ialah 6 meter. 6 meter. Okey, jadi dia ada bahagian lah. Okey. Baik. Jadi alatan macam tadilah. Kita menggunakan bola getah ataupun bola yang lembut. Ya. Yang penting bola tu tak mencederakan rakan-rakan kita lah. Kita nak main seronok-seronok je cikgu kan. Tak naklah sampai sakit-sakit. Nanti kalau dah terkenakan bahaya apa benda kan boleh menyebabkan kecederaan, kita pula bermasalah. Betul. Okey, sama juga bilangan pemain tidak dihadkan. Yang penting boleh dibahagi kedua. Ya. Okey. Baik. Cara bermain seperti biasa, undi. Bila kita dah undi, kita tahu siapa yang nak bawa bola dululah. Baik. Okey, jadi pemain yang menang tadi, okey, kita tengok sini Nisa katalah Nisa pemain di bahagian warna kuning ni. Saya berwarna purple ni. Baik. Okey. Jadi saya menang, saya dapat bola. Baik. Jadi saya nak sasar Nisa dan juga kumpulan Nisa lah. Okey. Okey, bila saya baling bola kepada Nisa, kalau kena kaki, matilah. Tapi andai kata tak kena Nisa, bola terlepas ke belakang. Ya. Macam mana tu? Kita boleh ambil bola tu tak cikgu nak baling? Ya, boleh keluar ambil bola tu dan kita sekarang sudah ada peluru. Kita sudah ada senjata pula baling untuk pula. menyerang balas. Menyerang balas. Okey, macam itulah seterusnya lah. Jadi, kalau kumpulan pertama ni, contohlah macam ni Bila saya mensasarkan kumpulan Nisa, Nisa hanya boleh gaisan sini je waktu untuk menyelamatkan diri kat situ je. Tak boleh pergi belakang ni. Baik. Ini bukan kawasan tu lah. Jadi kawasan ni adalah kawasan Nisa dan kumpulan Nisa. Jadi tak boleh lepas. Macam tu. Sama juga dengan saya tak boleh lepas gaisan ketiga ni lah. Okey. Jadi apa yang akan terjadi kalau kata mati? Ya. Saya baling katalah seorang anggota pemain Nisa mati. Jadi apa yang perlu dilakukan, pemain yang mati tadi ni akan berada di kawasan D. Dia berada di kawasan D. Jadi bila kita tengok kat sini, kita dah nampaklah sebenarnya pasukan saya sudah dikepung. Ada depan belakang. Jadi kumpulan Nisa ada kelebihan sebenarnya. Boleh. Okey, pemain yang berada di kawasan D ni, andai kata Nisa dapat bola, Nisa baling ke saya tak kena. Baik. Bola terlepas ke belakang. Jadi kawasan ni D ni tadi, bola terlepas dia masuk kawasan ni yang pasukan saya dah tak boleh ambil bola tu. Okey. Sebab dah ada penghuni. Baik. Bila dah ada penghuni, jadi Nisa dah ada bola. Jadi saya yang pula kena lebih berhati-hati sebab ada orang ada depan belakang dan belakang. Macam tu. Okey, ini menarik. Ni memang menarik. Ni. Memang menonokkan permainan ni. Okey. Baik. Jadi sekejap ya. Okey, inilah kedudukannya kalau kata dah ada pemain-pemain yang mati. Ya. Sini pun ada mati, dia pergi belakang, sini mati pun ada belakang. So bila dah ada keadaan macam ni, sebenarnya nampak macam kelang kabut, tapi sebenarnya dia menguji tentang sejauh mana murid-murid kita ni boleh berfikir dengan pantas, mengelak dan juga peka dengan keadaan. Peka lah. Dia peka dengan situasi yang boleh membahayakan dia. Okey? Jadi ini macam biasa, boleh diulang semula kalau nak ulang, kalau dah tamat. Tapi, saya ulang semula terlupa nak cakap. Okey, yang ini, kalau kata semua mati di sini, bermaksud saya kalah. Faham? Dia pemain yang boleh dimatikan hanya dalam kawasan B dan juga kawasan C. Maknanya yang kawasan A dengan D tu tak matilah sebab dia dah mati. Sebab dia dah mati. Okey, tapi dia boleh baling bola. Dia macam jadi hantu yang membantu. Baik. Macam tu. Okey. Jadi, ini peraturan dia lah. Jadi saya dah sebut tadi dalam awal-awal. Jadi untuk lebih memahami, saya pun ada sediakan video berkaitan permainan kita kena tengok video cikgu barulah yang di rumah pun faham apa yang kita nak tunjukkan. Jom kita tengok video permainan bola 7 kaki. Saya nak ambil lah bola ni. Nak main pula. Okey, bola 7 kaki. Okey, seperti biasa, mulakan dengan undian. Okey, perbincangan dalam kumpulan lah. Dia nak tentukan strategi, nak kena pasti siapa yang lemah dan ada sebagainya lah. Okey, bila dah mula permainan, mulalah membaling tu. Mulalah mensasar. Jadi bila nampak yang orang kat belakang tu, sebenarnya dia dah mati dah tu. Dia dah mati. Dia dah dekat belakang. Macam tu terlepas kan, orang tu boleh sambut balik kan. Kemudian dia boleh mematikan. Nampak? Kena kaki, matilah pemain tu. Jadi pemain yang mati tu pergi mana? Dia pun bergerak pergi ke belakang pasukan Orin. Macam tu lah. Jadi yang ni kita boleh ubah swipe. Kita nak guna 2 bola, 1 bola, tapi jangan terlalu banyak lah sebab dia akan mengucang-acirkan keadaan. Ya, baik. Macam saya ni, saya contoh dalam video ni kita gunakan hanya 3 biji bola. Kalau bola tu tidak kena kaki,
dia boleh sambut kemahiran mengelak. Ush. Oh, ya mengelak. Dia punya nampak? Dia punya melompat itu salah satu daripada kemahiran yang ada lah. Ya. Ini mengacau pihak lawan nak. Dia cuba mengacau. Itu strategi untuk menyerang. Tapi kena macam tu strategi bila dah ada pemain nampak, di mati belakang pemain dah tu. kena. Okey. Nampak tak tadi dia tahan bola tu, kemudian bola tu dah jadi hak milik dia. Ya. So dia boleh, okey, ni strategi untuk mematikan pihak lawan. Kita baling serentak, dua-dua baling pada orang yang sama. Jadi dia tak boleh nak mengelak. Ya, inilah strategi yang perlu ada pada murid-murid kita. Tinggal seorang jadi. Okey. Bila mati biasanya kita minta dia angkat tangan lah. Kalau dia tak angkat tangan nanti kena baling banyak kali pula. Ya, betul. Kesian kat dia kan, kena baling banyak kali. Jadi bila tinggal semakin sedikit pemain, semakin senanglah kita nak target sebab ada 2 biji bola, ada 1 pemain. Ya, benar. Oh, macam tu. Betul tu. Kalau ada markah, saya bagi makan 5 kat Nisa. Ya, 5 terus. Baiklah. Itu dia video yang kita dah tonton berkenaan permainan dengan bola 7 kaki. Boleh cuba dalam pada jaga jarak fizikal pun kita boleh berekreasi dan beriadah. Baik, cikgu. Baik, jadi kita dah tonton bagaimana permainan tu dimainkan. Jadi saya pun ada soalan untuk diajukan kepada murid-murid saya. Tak apa, kalau mereka tak boleh jawab, saya boleh jawab. Saya cubalah, saya cuba. Cuba. Okey, baik. Okey. Baik, apakah strategi yang sesuai untuk mematikan pihak lawan? Macam mana tu kita nak matikan pihak lawan yang sesuai tadi tu? Okey, saya tadi cubalah. Dah ada soalan bocor tadi tu. Saya dah tengok video tadi. Saya rasa untuk matikan pihak lawan, kita kena baling 2 bola pada 1 pemain serentak. Betul. Kita sasar serentak tu. Ya, betul. Bila macam tu, pemain yang dibaling tu, yang disasar tu, dia dah hilang fokus. Mana satu. Ya, betul. Okey, baik. Baik, jadi kalau macam tu, kita tengok apakah strategi sebenarnya bagi mematikan pihak lawan ni. Saya senaraikan 7 lah. Baik. Okey, pertama sasarkan serentak macam Nisa cakap tadi. Betul. Yang pertama pula tu jawapannya. Saya dah boleh dah ni, cikgu, main bola 7 kaki ni. Boleh sangat. Baik. Kemudian yang kedua, mengenal pasti pemain yang lemah. Ya. Yang kita nampak macam lari tak berapa nak lari, lompat tak berapa nak lompat. Ataupun yang hilang fokus. Yang hilang fokus. Okey, kemudian mengacang-acang sebelum membuat balingan macam tadi kan. Macam konon-konon lah. Konon macam tu. Dan seterusnya berkorban untuk mati. Ya. Yang tadi tu, dia mati sebab dia nak dapat kelebihan berada di belakang. Ya, betul lah, cikgu. Itu high level thinking lah. Kebat betul. Kebat betul. Kalau dia boleh fikir macam tu, dia sengaja matikan diri dia sebab dia fikir teamwork. Betul. Yang penting aktiviti-aktiviti ni semua kerja berkumpulan. Ya, kena macam ada tadi strategi. Kan. Itu strategi yang betul, bagus. Strategi. Okey, baik. Komunikasi dengan rakan yang berada di kawasan seberang. Tadi kan bila ada depan belakang tu. Kemudian cuba pintas bola pihak lawan baling, sebenarnya boleh pintas. Asalkan jangan kena kaki. Betul. Sebab syarat mati ialah kena kaki. Pinggang ke bawah. Ya, itu saja. Baik. Okey, dan seterusnya sentiasa memastikan kita ada bola. Ya. Pasukan kita sentiasa ada bola. Jadi kita ada kelebihan. Betul. Kalau bola tu sentiasa di tangan kumpulan kita, kita ada kelebihan untuk menyerang kumpulan lawan. Ya, betul. Baik, seterusnya. Bagaimanakah strategi berkesan bagi menyelamatkan diri dari terkena bola? Dari terkena bola. Yang ini kan saya kena tanyalah kawan-kawan saya, cikgu. Ada siapa-siapa? Siapa-siapa nak jawab? Strategi berkesan bagi menyelamatkan diri dari terkena bola dalam permainan bola 7 kaki ni. Siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Okey, saya persilakanlah pula Nazmi. Nazmi, sila jawab Nazmi. Apakah strategi anda? Kedudukan berpecah dalam kawasan. Kedudukan berpecah, cikgu. Ya, duduk berpecah. Baik. Okey. Ada jawapan lain ke? Ada jawapan lain? Siapa nak jawab? Ada lagi seorang nak jawab. Tadi ada yang angkat tangan tu, siapa namanya tadi tu? Kita persilakan siapa yang belum Sejin. lagi? Chua Sejin. Silakan. Apa strategi? Okey, Chua. Mengelak dengan cara melompat. Okey, mengelak dengan cara melompat. Dia kata dia dalam video tu. Dia pemain juga tadi ni. Ya, terima kasih. Okey, terima kasih Chua Sejin. Okey, baik. Jadi ini saya senaraikan strategi untuk menyelamatkan diri. Ya. Kedudukan berpecah dalam kawasan, maksudnya duduk berselerak lah. Betul. Kemudian sentiasa peka dengan lawan yang ada bola. Betul. Kemudian berada jauh daripada pihak yang ada bola tu lah. Kita duduk jauh-jauh je supaya kita tak mudah disasarkan. Baik. Okey. Kemudian menahan bola dengan tangan jika bola tidak dituju dan mengelak dengan cara melompat macam tadi Najmi sebut, Chua Sejin sebut tadi, maafkan saya. Dan seterusnya, sentiasa berkomunikasi dengan rakan-rakan kita.
kita bagi tahu, okey, budaknya ada bola. Kadang-kadang bijaknya yang menyerang ni dia sorok bola. Ya. Dia datang dekat-dekat sampai kat garisan tu, rupanya ada bola. Ada bola. Macam tu. Tu pun strategi juga cikgu. Ya. Saya nak tanyalah kawan-kawan saya yang ada dengan kita pada hari ini, siapa yang pernah main permainan bola 7 kaki? Siapa yang pernah main? Semua pernah main ni. Mungkin Aidil boleh kongsikan pengalaman Aidil? Selalu menyerang ke atau selalu mati ni? Silakan Aidil. Saya selalu menyerang ke selalu matikan? Saya selalu menyerang. Selalu menyerang. Biasa berapa banyak apa pihak lawan yang Aidil dah matikan? Selalu saya 3. Selalu 3. Wah, hebat ni. Nanti kita geng kita team main bola 7 kaki. Boleh? Okey, baiklah, terima kasih Aidil. Wah, kawan-kawan yang lain pun biasa main permainan ni cikgu. Okey, silakan cikgu. Baik. Jadi sebenarnya permainan ni kalau kita mainkan sebenarnya memang sangat menyeronokkan. Sebab permainan ni kita nak ketengahkan kepada murid-murid bahawa kita bila ada masa-masa lapang, ada masa-masa senggang kita, kita boleh isi dengan permainan-permainan tradisional yang ada. Sebenarnya kita ada banyak permainan-permainan tradisional. Banyak sangat. Jadi tinggal lagi mereka memilih dan bermain. Dan kita umum mengetahui bahawa bila kita melibatkan diri dalam aktiviti fizikal, kita boleh mengeluarkan peluh, kita boleh meningkatkan kecergasan kita dan banyak faktor-faktor lain yang boleh memberi kita sihat dan juga cergas. Baik, cikgu. Semua okey setakat ini? Kalau okey, beri Kak Nisa double thumbs up. Yeay, semua kawan-kawan kita okey. Setakat ni mengikuti yang di rumah pun, siapa yang dah tengok video bagaimana jengkit ligan dilakukan bola 7 kaki, kita boleh cuba di rumah. Baiklah cikgu, sebelum itu kan cikgu, kita nak kongsikan kad digital, kad ucapan digital yang kita terima bersempena dengan kempen #Terima Kasih Cikgu, di mana kita akan menuju ke sambutan Hari Guru tidak lama lagi, 16 Mei. Kita saksikan di kaca TV anda. Kad ini di belakang Nisa ni. Ya, ini dia kad ucapan daripada rakan kita yang berbunyi Happy Teachers Day #Terima Kasih Cikgu untuk semua cikgu SMK TLS dari adik Nur Arisa Umaira. Terima kasih adik Arisa kerana kongsikan kad anda kepada kami bersempena dengan sambutan Hari Guru yang akan tiba. #Terima Kasih Cikgu. Baiklah cikgu, jom kita teruskan. Baik, seterusnya kita nak tanyakan refleksi murid lah. Ya, baik. Okey, apakah faedah yang murid-murid kita akan dapat ataupun perolehi daripada permainan-permainan tradisional ni? Ya, sementara mereka memikirkan jawapan tu, yang di rumah pun boleh cuba jawapan tu nanti. Kita akan berhenti rehat seketika. Jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini. Didik TV KPM. Alamak macam mana ni, macam ongkak pun fail. Baiklah, kembali ke teras di Didik TV masih bersama dengan Cikgu Isma Hadi dan juga rakan-rakan dari SMK Pehua Tangkak Johor. Tadi kita tinggalkan mereka dengan soalan cikgu. Apakah faedah yang anda perolehi jika bermain permainan tradisional ini? Saya kira kawan-kawan kita ni dah bersedialah dengan jawapan masing-masing cikgu. Benar, mereka faham sebenarnya tonton soalannya. Faham tak soalannya murid-murid? Faham tak soalan-soalannya murid-murid? Faham. Okey. Jadi ada siapa-siapa yang nak cuba jawab? Siapa nak jawab? Angkat tangan. Okey, kita bagi Wana lagi sekali. Wana, silakan Wana. Cuba Wana. Apa Wana jawapan awak? Wana jangan lupa buka mikrofonnya sayang. Ya. Okey, semula. Jawapannya?
dapat meningkatkan tahap kecergasan fizikal kita. Ya, betul. Itu Tahap antara kecergasan faedahnya lah. fizikal. Bila kita kecergasan banyak fizikal. bergerak, Banyak kita bergerak. akan lebih fit, cikgu ya? Ya, melompat. Sebenarnya komponen kecergasan pun banyak. Ya, Jadi betul. dalam permainan ni kita dapat banyak aplikasi ataupun dapat kita tingkatkan kecergasan fizikal murid-murid kita. Baik. Macam tu. Siapa lagi yang nak jawab tadi? Selain daripada meningkatkan kecergasan fizikal. Saya pun dah tersasul. Ni ramai angkat tangan cikgu pilih. Oh, saya pilih ya. Ha. Sebab kita pun tak lama lagi kita nak raya ni. Ya. Kita pilih Aidilfitri. Aidilfitri, silakan. Okey, silakan Aidilfitri. Dapat terus membarisi generasi muda. Ya, kita meneruskan kepada generasi muda. Ya, maksudnya permainan ni pun permainan tradisional. Ya, jadi betul, kita cikgu. nampak macam dah mula kurang dimainkan. Jadi generasi muda ni lah penerus kepada permainan tradisional ni. Betul tu. Ada lagi tak yang lain nak kongsikan? Saya tengok tadi ramai yang angkat tangan aktif kawan-kawan kita ni. Aktif. Tu. Siapa namanya? Yutong. Yutong, silakan. Yutong. Kita dapat melakukan aktiviti yang berfaedah pada masa lapang, terutamanya dengan keluarga kita dan rakan-rakan kita. Ya, aktiviti berfaedah. Kira waktu berkualiti lah cikgu kan dengan ahli keluarga atau rakan-rakan. Bagus. Jadi ada lagi? Ada lagi? Siapa lagi? Banyak sebab kita boleh kongsikan banyak ni. Tadi. Tadi ada ramai yang angkat. Okey. Sejin. Chua Sejin, silakan. Chua Sejin, silakan. Dapat menghayati dan menghormati kepelbagaian budaya di Malaysia. Ya, betul. Ini kan permainan tradisional, cikgu. Ya, permainan tradisional ni biasa yang kita lihat di Malaysia ni kita banyak permainan tradisional bangsa Melayu. Ya, betul. Jadi dia sebenarnya boleh dimainkan pun. Jadi boleh dihayati. Jadi secara tak langsung sebenarnya kita dapat mengeratkan perpaduan. Sebab Malaysia ni masyarakat majmuk kan? Ya, betul tu cikgu. Okey, ada lagi angkat tangan lah. Saya nak tahulah apa jawapan adik-adik kita ni. Siapa tadi angkat tangan? Ada lagi? Ada lagi? Angkat jawab tak ada Ada Najmi. Najmi mungkin boleh cuba Najmi? Najmi nak kongsikan tak? Apa faedah yang awak rasa permainan tradisional ni dimainkan, apa faedah yang awak akan dapat? Selain daripada apa yang kawan-kawan kita dah sebutkan kawan-kawan jawab tadi. Tak dengar suaranya. Tak dengar suara? Tak apa, kalau Najmi tak dapat nak jawab, saya nak bantulah. Boleh? Boleh Najmi? Nisa bantu ya? Gugup ya? Gugup. Okey, contohnya cuba cikgu, Nisa. Kita menguatkan semangat setia kawan cikgu. Ya, dan betul. memantapkan semangat berkumpulan. Ya, betul. Ya, bekerjasama. Ya, jadi bila ada kerjasama tu sebenarnya memang kita akan dapat lihatlah generasi yang akan datang ni boleh bergerak dengan orang kata bersatu padu lah. Betul. Sebenarnya PJPK ni sebenarnya kalau kita lihat pun aktiviti fizikal atau aktiviti sukan adalah sebenarnya penyatuan bangsa. Betul cikgu. Dengan sukanlah kita boleh ketepikan bermacam-macam salah faham dan sebagainya. Jadi kita nak terapkan dalam permainan di peringkat sekolah supaya murid-murid kita menghayati benda tu. Ya, dan kita dapat terapkan semangat kesukanan cikgu. Betul. Maklumlah apa yang berlaku di dalam padat atau di dalam kawasan bermain itu kat situ je lah. Jangan bergaduh bawa keluar pula. Tak puas hatilah saya kalah ni macam mana ni. Main tipu pun pula lawan ni. Jangan macam tu. Kawan-kawan kita bermain untuk kita cergaskan diri, keluarkan peluh, bekerjasama dan untuk seronok-seronok cikgu kan? Betul. Untuk seronok-seronok. Baiklah cikgu, apa yang cikgu boleh rumuskan daripada apa yang kawan-kawan kita dah kongsikan dan daripada apa yang kita dah belajar sepanjang 1 jam ini cikgu? Silakan. Okey, baik. Apa yang saya boleh kongsikan bahawa permainan tradisional ni sebenarnya kita nak galakkan kepada murid-murid kita untuk menghayatinya. Bukan sekadar menghayati tapi dapat memainkan permainan ni. Jadi seterusnya generasi ni akan dapat terus mewarisi permainan-permainan ni. Baik, dalam konsep PJPK sebenarnya kita memang nak pelajar-pelajar kita sentiasa aktif dalam keadaan yang seronok. Jadi permainan-permainan tradisional ni kebanyakannya semua permainan yang menyeronokkan. Ya, betul cikgu. Macam Nisa sendiri kan, bila nampak je tu dia teruja je nak main. Terus. Teruja. Ini mesti orang kata terimbau kenangan-kenangan zaman-zaman kecil kan cikgu. Inilah permainan yang kita selalu tengok. Saya nak tanyalah kawan-kawan saya, siapa pandai main congkak? Siapa pandai main congkak? Angkat tangan.
Wah, Yutong pandai, Wana pandai, Aida pun pandai. Tak apa, kawan-kawan yang lain, Najmi pun pandai. Kita akan kongsikanlah nanti mantau di sekolah. Cikgu akan tunjukkan macam mana nak bermain congkak. Kalau saya ni main ni saya boleh menang cikgu, maklumlah champion. Cikgu mungkin boleh cikgu tunjukkan apa yang kita ada di sini. Yo-yo Cina tu saya tertarik. Okey, yo-yo Cina ni macam mana dia mainkan cikgu? Saya pun sebenarnya tak mahir juga dengan permainan ni, tapi ini adalah sebahagian daripada warisan bangsa Cina lah. Permainan ni dimainkan oleh orang-orang Cina lah. Jadi macam di sekolah saya ni kebanyakan murid saya adalah murid-murid Cina. Jadi secara tak langsung murid Melayu juga dapat menghayati kepelbagaian yang ada dalam sekolah saya ni. Jadi inilah permainannya lah. Betul. Cikgu, kalau macam di sekolah kan, kalau kita bermain permainan ini salah satu cara untuk kita mengekalkan warisan kepada generasi baru. Contohlah macam congkak, batu siam manis. Saya tak rasa adik saya pernah main ni. Adik bongsu saya ni. Okey, sebenarnya permainan-permainan ni kita dah ada di peringkat sekolah rendah. Jadi pelajar-pelajar kita di sekolah rendah dah belajar tentang permainan-permainan tradisional dalam silibus PGPK tu. Jadi benda ni kita cuma bawa di peringkat sekolah menengah untuk kita lakukan. Dan juga permainan yang lain pula. Baiklah, yang lebih untuk cikgu. pasukan. Baik. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Isma Hadi. Banyak yang saya belajar dan banyak yang kita dapat kongsikan untuk penonton di rumah. Terima kasih juga kepada rakan-rakan dari SMKP Hua Tangkak Johor kerana bersama-sama dengan kami pada hari ini. Diharapkan anda semua di rumah berseronok dan kalau ada waktu senggang tu dah tahu dah nak buat aktiviti apa. Kita akan bertemu lagi di episod akan datang. Assalamualaikum. Bye. Bye. Jumpa lagi. Jumpa lagi. Ladang Batarabek. I'm 11 years old. Today I'm going to talk about my favorite teacher, Mrs. Saraswati, and wish her Happy Teacher's Day. Dear my lovely teacher, you support us, you guide us, you inspire us, you teach us. Today is the day to thank you and say Happy Teacher's Day to my favorite and lovable teacher, Mrs. Saraswati. Thank you.